baru-baru ini kita dapat tengok di web antara kereta yang menjadi top 10 pilihan rakyat Malaysia, dan dia telah menduduki di tempat kedua. Jadi apa kereta itu? Okey, kereta itu adalah Perodua Azia. Okey, ini adalah kereta Perodua Azia. Kereta ni sebenarnya baru berusia 2 minggu. Pelbagai cabaran lah yang telah dihadapi kerana macam-macam saya baca dekat grup FB. Dia kata penantian dia ada yang mengambil cepat sebulan, ada juga yang mengambil sehingga 7 bulan. Jadi mengapa Perodua Azia ni bila dapat tempat kedua dalam pilihan rakyat Malaysia? Okey, jom kita saksikan. Okey, pertama sekali, kalau kita tengok depan dia, kadang-kadang dia macam bentuk beza warna dia. Bagi saya dalam bentuk dia nampak macam sporty sikit lah. Okey, nampak sporty sikit. Mungkin sebab dia punya lampu dia. Mungkin nampak sebab lampu dia nampak macam garang sikit. Okey, ni sikit. Okey, untuk pengetahuan semua, ni saya ambil ni adalah Perodua Azia G Extra. Jadi dia ada pelbagai variant. Kereta ni telah menduduki tempat kedua di bawah adik dia, di bawah abang dia, King Jalan Raya, iaitu Myvi. Okey, inilah depan gambaran depan dia. Dia terdapat pelbagai pilihan warna. Jadi saya mengambil warna silver. Macam-macam lah saya dengar dan mengatakan penantian ada melibatkan sampai 7 bulan. Okey, ni bahagian tayar dia. Okey, menggunakan rim 14. Dia punya brand tayar dia menggunakan Silverstone. Okey, ni bahagian sisi. Bahagian sisi untuk di Extra. Okey, bahagian sisi dia. Tengok pula sebahagian sisi sebelah sini pula. Okey, dia kadang-kadang di depan macam beza. Okey, ini bahagian sisi dia. Okey, ini dia punya lampu. Dia punya side mirror. Sama juga tayar. Okey, keadaan dia bahagian atas. Okey, lepas ni kita akan tengok bahagian belakang dia macam mana pula. Okey, jadi kita tengok bahagian belakang dia pula. Belakang dia ada pilihan kalau macam tuan-tuan nak pasang spoiler pun boleh. Jadi kereta saya ni macam baru lagi. Saya relax dulu lah. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, lampu bahagian belakang. Bawah dia. Gambaran jauh sikit kita belakang sikit. Angle dia. Jadi kereta ni sebenarnya sesuai lah kalau kita nak jadikan sebagai kereta kedua. Sebab pertama sekali maintenance ni lah rendah. Maintenance dia yang agak murah. Lepas tu minyak dia, penggunaan minyak dia agak murah. Jadi mungkin sebab itulah kereta ni menduduki tempat kedua pilihan rakyat Malaysia di dalam tahun 2021. Amat sesuai lah untuk kenderaan kedua. Siapa yang nak buat pergi kerja. Dalam dia agak besar juga. Jadi lepas ni kita akan tengok bahagian dalaman dia. Jadi jom kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, ni bahagian dalaman dia.
untuk ketinggian saya 193 memang agak selesa. 163 jadi saya menggunakan auto. Okay, dekat sini untuk laraskan kita punya seat kita. Sampai macam rendah sikit kan, tak perlulah taruh bantal ya. Ni bahagian dalaman, bahagian belakang untuk penumpang belakang pun agak besar juga, sangat selesa ya. Jadi untuk interior ni dia akan bergantung kepada variasi yang kita punya, jenis-jenis yang kita beli ya. Contoh macam SE mungkin ada penambahan, Advance pun mungkin ada penambahan lain ya. Alright, ini dia punya parameter dia. Agak simple tapi cukup berbaloi dengan kualiti, dengan apa nilai yang kita bayar lah pada setiap bulan. Ini G-Extra punya bahagian. Kalau SE mungkin beza, ada lagi pilihan lah mengikut bajet individu. Jadi dia diberikan dengan 2 airbag untuk bahagian penumpang dan bahagian pemandu. Alright. Di sini juga diberi untuk G-Extra dibagi untuk automatic punya side mirror. Okay, boleh adjust dan boleh tutup, dan safety lah, sedikit safety. Kemudian dia berikan juga untuk ni lah, box ni kalau nak letak beg duit ke, barang-barang kunci ke, jadi boleh letak di sini. Kemudian dekat pintu boleh letak botol air, dia berikan bekas sikit lah. Dan untuk G-Extra, semua pintu, semua bahagian menggunakan automatic ni, power window. Bahagian penumpang agak selesa, berbaloi. Semua bahagian atas ni mungkin dia fikir untuk kegunaan wanita, jadi biasanya cermin di bahagian penumpang. Sekarang di bahagian pemandu, siapa nak make up pun boleh make up lah, pemandu pun. Okay, jom kita tengok bahagian belakang dia. Okay, ini bahagian belakang. Okay, untuk saya yang ketinggian 163, kaki pun lebih kurang sejengkal lah dengan depan. 163 lah. Kalau tinggi sikit mungkin kaki panjang, mungkin agak inilah, tapi selesa lah untuk 163. Kalau daripada kepala saya lebih kurang ada lebih 5 jari untuk ke bahagian bumbung. Jadi bahagian belakang ni kalau nak letak barang-barang amat sesuai lah. Okay, bahagian seat belt dia. Belakang seat juga diletak bahagian kalau ada barang-barang file ke, dan boleh letak. Sama juga macam depan, menggunakan power window, bekas-bekas botol air. Semua bahagian sama. Jadi jom kita tengok bahagian bonet pula. Okey, kita tengok bahagian bonet dia macam mana keadaan. Okey, ni barang-barang saya lah. Jadi bonet dia agak besar. Semalam saya ambil adik saya di Johor. Jadi muat untuk satu bahagian beg besar yang panjang di bahagian belakang ni. Dan kursi ni juga sebenarnya boleh diturunkan. Boleh diturunkan kalau rasa macam nak isi barang lagi, boleh didudukkan, diterbalikkan supaya boleh masuk lagi barang lebih besar. Dan ni bahagian belakang dia. Dan ini pun bahagian ni pun dia boleh buka lah. Kita boleh buka kalau ada barang-barang kita nak masukkan ke yang benda ni mahalang, jadi dia boleh buka.
dia boleh cabut terus. Jadi boleh tengoklah bahagian belakang dia. Boleh sumbat-sumbat. Okay, lepas ni kita tengok bahagian enjin dia pula. Macam mana, betul ke dia ni simple dia punya bahagian enjin ni. Okay, jadi untuk Pro 2 Azia, okay, enjin dia berkuasa 1.0 sahaja. Memang sebab itulah dia jimat, sebab dia menggunakan 1.0. Tapi daripada segi pemanduan yang agak santai, memang terbaiklah bagi saya. Sebab dia, yalah, kita bukan nak pecut-pecut. Jadi memang agak santai. Jadi menjimatkan minyak dan santai. Okey. Ini bahagian enjin dia. Jadi kita boleh tengoklah buat kedudukan enjin dia. Ini bahagian bateri dia. Bateri dia. Ini dia punya air untuk wiper dia. Dan ini untuk dia punya bahagian coolant bahagian untuk enjin, untuk bahagian penyejukan. Jadi pastikanlah dia berada di tahap yang memuaskan. Jangan kurang. Level dia kita boleh tengok dekat bahagian belakang ni, level dia. Kemudian ni dia punya bahagian untuk top up lah. Ini tangki simpanan ni untuk top up. Pastikan jangan buka waktu panas, berbahaya. Jadi untuk auto, macam mana kita nak tahu dia punya sukatan, dia punya minyak auto dia? Kita boleh tengok dekat sini. Dia nampak yang ini kelindung sikit ni. Dia ada macam tarik tu. Ini adalah cara untuk kita semak dia punya minyak auto punya paras, adakah dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan ini untuk minyak enjin. Minyak enjin kita nak cek dia adalah, kita akan periksa dari sebelah sini lah. Ini juga minyak brake, pastikan dalam keadaan yang mencukupi lah. Jangan bawa bila tak tahu keadaan tu, agak berbahaya lah. Kita pun pemanduan ni ada melibatkan keselamatan. Pastikan bila bawa tu, bila dah semua dalam keadaan bersedia, kita pun sebagai pemandu kita akan rasa lebih yakin. Okey, untuk bateri apa yang telah diberi taklimat oleh Pradua tu, pastikan berada semak air dia, make sure pastikan berada atas pada minimal lah. Dia kata yang sebaik-baiknya, dia kata berada di tengah-tengah. Jangan sampai dah kering je jam, salahnya payahlah nanti. Dulu ada seorang orang tu pernah berkata kepada saya, kereta ni kalau kita jaga dia, dia akan jaga kita. Konsep dia, kita jaga dia, dia jaga kita. Maksudnya dia tak adalah berlaku apa-apa kecemasan kat lebuh raya ke dekat mana-mana. Enjin, keadaan enjin bagi saya agak senyap lah, tak bergegas sangat, dan dia agak kurang mengeluarkan bunyi. Daripada segi dalaman, dia tak berasa dengar sangat dia punya enjin dia. Maksudnya okey lah, dalam keadaan berpuas hati. Sekian saja daripada saya mengenai kereta yang menduduki tempat kedua dalam pilihan rakyat Malaysia, iaitu Pro 2 Azia. Lepas ni mungkin saya akan listkan lah apakah kelebihan-kelebihan yang menyebabkan kenapa rakyat Malaysia meminati Pro 2 Azia. Saya akan listkan apabila di hujung bahagian video ini. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum.